Jadi muhasabah ni boleh datang daripada pelbagai bentuk. Pagi ni saya terima satu berita semalam 2 hari lepas, seorang sahabat sama belajar dulu. Dia mengandung anak yang kelima. Lepas tu operation perlu dibuat. Kandungan baru 28 minggu. Maksudnya lebih kurang 7 bulan, tak sampai 7 bulan. Sebab dia diagnose kanser lidah. Jadi baby perlu dikeluarkan dengan segera dan dia perlu operation lidah. Tapi khabar yang saya baca pagi ni, bila ada orang pergi ziarah, lidah dia perlu dibuang semua dan separuh rahangnya pun dibuang. Faham tak tuan-tuan puan-puan sekalian? Pagi ni saya dapat muhasabah teguran daripada Allah. Subhanallah, bila lidah dibuang ni, seumur hidup tak boleh bercakap, seumur hidup tak boleh makan dengan normal. Sebab lidah kita tu je yang bawa makanan masuk. Jadi dia akan ditebuk makan tu melalui leher. Ibu yang masih muda, dia muda 3 tahun daripada saya macam tu. Bagaimana ya, anaknya, suaminya dan dirinya sendiri dah tak boleh dengar suaranya. Kita sekarang ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita boleh bercakap lagi dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak. Perkataan apa yang kita keluarkan, apa yang kita nasihatkan, apa yang kita marahkan, semua itu akan dihitung oleh Allah satu persatu setiap saat. Satu patah, setiap patah akan dihitung, akan diberi balasan. Yang buruk sebesar zarah pun kan, firman Allah akan diberi. Yang baik sebesar zarah pun akan diberi ganjaran. Sebab itu kadang-kadang kita rasa lidah kita kan, kita rasa lidah kita, padahal Allah yang Malik yang memiliki lidah kita. Sebab itu bila kita sedar Allah yang memiliki semuanya, hatta lidah kita, jadi Allah bagi peraturan lidah ini sepatutnya cakap apa. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal, kalau buka Facebook ni cerita politik macam-macam. Cerita politik mesti berkaitan dengan cerita orang politik. Dia tak ada politik saja-saja. Bila cerita pasal orang politik, yang jadi heboh, yang jadi menarik, kalau kita nak komen, nak baca panjang, mesti tentang aib. Kalau tentang yang baik-baik, yang elok-elok, dia tak jadi heboh. Kita pun tak menarik sangat berita tu. Baca sepitah lalu je lah. Apa-apa sumbangan ke, apa perubahan dibuat ke, contohlah kan. Tapi kalau yang aib, lagi menyentuh hal peribadi, itu seronok sangat kita canang. Na'udzubillah min zalik. Pasal artis ke, pasal public figure ke, pasal ustaz-ustazah ke, kalau yang elok-elok tu biasa je. Bila keluar je cerita-cerita yang mengaibkan, walaupun cerita peribadi dia, hal keluarga ke apa, inilah dunia yang Nabi kata, dunia yang fitnah itu menjadi makanan harian. Memang kita tulis, tapi ia juga adalah dikira sebagai lidah yang berkata-kata, tapi melalui tangan. Apa yang kita komen, apa yang kita like, bahkan apa yang kita like, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi saya kan bila tengok sahabat saya dibuang lidahnya, saya teringat seorang ayah kepada sahabat baik saya juga. Dia seorang pesyarah, lidah itulah kecintaan dia. Maksudnya dia menyampaikan ilmu dan dia terkenal dengan pesyarah yang sangat tinggi ilmunya, diuji dengan kanser lidah juga. Tapi dia kata ayah dia memilih untuk tidak operation, tak buang lidah. Setelah beberapa bulan meninggal dunia. Maksudnya kanser lidah ni memang perlu dibuang lidah supaya tak. Allahu Akbar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah bagi kita lidah. Hari ni kita dah baca Al-Quran belum? Allah yang memiliki lidah ni, Allah mengaturkan apa yang perlu kita cakap sepatutnya. Agak-agak lebih banyak kita cakap berdasarkan yang Allah nak, Allah yang Khalik yang ciptakan lidah, ataupun kita cakap dengan apa yang kita nak. Subhanallah, Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ucap terima kasih di atas jemputan yang istimewa ni pihak TMB, anak syarikat TMB kan. Ini pusat latihan TMB. Dan di hadapan saya ni orang-orang alim juga. Jadi saya bercakap bukanlah kerana saya lebih tahu, lebih berilmu, tidak. Sekadar berkongsi dan jalankan amanah. Bila orang jemput untuk menyampaikan ilmu, kita berkongsi saja. Dan memang orang yang menyampaikan akan cakap yang baik-baik ya kan. Bukannya mewakili diri. Kalau nak mewakili diri tak mampu cakap apa-apa. Sebab kita sangat lemah. Kita selalu bergelumang dengan dosa. Kita pun lemah sebagai seorang ibu, isteri, hamba Allah dan sebagainya. Jadi atas dasar tu saya rasa ringan sikit tanggungjawab saya. Sebab kita nak berkongsi dan jalankan amanah bila orang minta. Tajuk yang diberikan iaitu cinta si dia nombor 3. Siapa tu si dia tu? Orang lelaki siapa si dia?
Tuan, siapa si dia tu? Dah confused. Si dia tu kita. Ya. Orang perempuan, kita paling sayang siapa? Okey, kalau diberi pilihan antara anak dengan suami, mana lagi sayang? Sudah dah confused kan? Siapa nombor 3 ni ya? Okey, orang lelaki, orang rumah dengan anak, mana lagi sayang? Dua-dua sayang. Tengok anak. Saya pernah buat soalan ni bila kita edarkan kertas. Kita kata kita dalam situasi yang kita terpaksa memilih. Memang kita kan boleh nak belaka, nak mak ayah, nak anak, nak suami. Dalam situasi atas sampan tu memang tak boleh lebih, akan tenggelam. Contohlah, adalah kita buat cerita sikit kan. Kita terpaksa memilih. Yang perempuan kebanyakannya memilih anak. Encik kena tahu ya. Memilih anak. Yang lelaki, sebab kita letak mak ayah, anak, pasangan. Yang lelaki dia banyak pilih mak ayah. Dia pilih mak yang masih ada mak. Kalau mak dia meninggal tu, dia akan pilih anak juga. Jarang yang memilih meletakkan pasangan masing-masing. Sebab apa? Orang perempuan sebab apa? Anak ataupun ibu ayah adalah darah daging, betul kan? Darah daging, dia tak akan putus macam mana pun. Ikatan suami isteri terikat dengan lafaz akad nikah. Dan dengan lafaz juga dia boleh terputus anytime, betul kan? 3 patah perkataan boleh mengubah hidup kita. I love you, I miss you, I need you, I want you. Orang perempuan kau dapat lah ayat ni kan, pagi-pagi tu dia sengih sampai petang. Sebab tu tuan-tuan, kalau tulis mesej sekarang dekat isteri ni, I love you, I want you, I need you, contohlah kan. Nanti petang karang memang lauk special dia masak. Walaupun tuan-tuan tak rasa rindu pun, alah rindu apa kerja, bagi je mesej rindu buat-buat. Orang perempuan memang tu macam suntikanlah semangat. Seronoknya, lagi dah berapa tahun tak dapat. Tak dapat mesej-mesej macam tu. Subhanallah, 3 patah perkataan boleh mengubah kehidupan. Dia gelak lain tu. Dan 3 patah perkataan pun boleh mengubah kehidupan kita. Contohlah, I hate you, terus berubah hidup kita. Ataupun saya ceraikan awak, 3 patah perkataan juga terus berubah. Maksudnya walaupun 3 patah perkataan, lidah ni bila keluarkan boleh mengubah emosi, kehidupan, cara berfikir, cara bertindak. Betapa pentingnya lidah, kurniaan lidah yang Allah berikan pada kita. Masya Allah. Subhanallah, lidah ini satu anggota yang sangat mudah bila nak buat ibadah, buat pahala, dan sangat mudah menghapuskannya semula. Betul atau tidak tuan-tuan? Tuan-tuan baca Al-Fatihah contoh, baca satu muka surat Al-Quran. Baca daripada atas Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Kalau siapa tak pernah kira, Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap satu huruf itu diberikan satu kebaikan, 10 kebaikan. Kalau 19 genapkan 20, 20 kali 10 jadi berapa? 20 kali 10 200 ya. Betul lah, 200. Sebab tu ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, udah banyak, Sadaqallahul Azim. Banyak dah tu. Kalau siapa rajin cuba kira, satu muka surat Al-Quran kita baca ada berapa huruf, kali 10, subhanallah banyak. Pahala yang boleh dibuat daripada lidah. Kita pula tak sempat nak buka Al-Quran, ulang je Al-Fatihah 7 kali contohnya. Al-Fatihah 10 kali. Subhanallah, kalau kul huwallah itu kita ulang 10 kali kul huwallah. Antaranya hadis Nabi menyebutkan akan dibina istana di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kul huwallah surah Al-Ikhlas 10 kali. Ada orang kata mudahnya ustazah, macam tu je. Sebenarnya dengan kita mengulang-ulang surah Al-Ikhlas 10 kali sehari sekurang-kurangnya, akhirnya kita jadi orang yang ikhlas. Itu sebenarnya ganjaran yang Allah bagi untuk setiap amalan supaya kita istiqamah. Bila selalu istiqamah, tak nak tinggal Al-Ikhlas 10 kali sehari. Sebab itu Al-Ikhlas tak ada perkataan dalam surah Qul Huwallah itu Al-Ikhlas.
tetapi itu surah 1/3 Al-Quran. Kalau 3 kali baca 3/3 Al-Quran, umpama membaca 30 Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran, apa yang nak disampaikan? Apa yang Al-Quran sampaikan? Cerita, larangan, ganjaran, semua itu untuk mendidik kita jadi orang yang ikhlas. Ikhlas datang kerja. Datang kerja ni ikhlas tak? Tuan-tuan, ikhlas tak datang kerja? Alhamdulillah, tengok muka ikhlas tu. Kalau bos kata bulan ni tak ada gaji, minta maaf, meleset, datang tak kerja? Boleh pegang kena rakam tu. Betul ke datang? Walaupun tak ada gaji pun datang juga. Sebab apa? Okey. Tapi kalau saya tak datang lah. Adakah bila tak datang tu tak ikhlas? Tuan-tuan datang hari ni ikhlas tak ni? Ke sebab diwajibkan ni? Memang diminta surat tunjuk sebab ke kau tak datang? Tak, memang ikhlas datang. Subhanallah. Kita datang mungkin sebab diwajibkan, itu adalah ukuran manusia. Tetapi rugi kalau tuan-tuan, puan-puan sekalian tak disertakan dengan ikhlas. Sebab apa? Orang yang keluar daripada dewan ni bila ikhlas, dia dapat ganjaran manusia dan juga dapat ganjaran daripada Allah. Berada di majlis ilmu di taman syurga Allah sangat besar, sangat pahala dan ganjarannya dan kebaikan yang kita akan dapat. Mungkin insya-Allah selepas kita keluar daripada dewan ni, Allah selesaikan masalah kita. Allah beri jalan keluar. Allah beri kelapangan daripada kesempitan. Allah beri yang pertama, hati kita lebih tenang insya-Allah. Tapi niat kerana Allah, nak cari ilmu Allah dan nak berubah. Sebab itu bila kita dengar suatu majlis ilmu, hadir majlis ilmu, yang pertama kita kena ada ilmu. Mesti dapat sesuatu ilmu, matlamat kita. Yang kedua kena ada kesedaran. Nak rasa ada sedar tu. Lepas tu yang ketiga adalah bagaimana skill yang perlu kita dapat daripada majlis ilmu tersebut. Sebab itu saya dipesak oleh guru saya, Ustazah, kalau nak ceramah pastikan ada 3 ni. Pertama mesti ada ilmu, jangan cakap kosong, suka-suka, gelak-gelak. Kemudian yang kedua, kena ada bagi sedikit kesedaran. Kesedaran ni mesti kena ada slot sikit muhasabah. Dan yang ketiga, kena bagi skill ataupun bagi apa yang boleh dibuat, apa amalan yang perlu dibuat bila balik. Barulah berkesan sesuatu penyampaian tu. Jadi saya cuba jaga 3 perkara ni. Tadi kita buat sikit muhasabah, sikit je nak sentuh hati kita. Sekarang kita nak masuk dalam bab ilmu, kemudian saya tak nak kita balik kosong, yang mana benda praktikal yang kita boleh terus buat bila balik, insya-Allah.